Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iman Jila Zulaika. Hari ini saya akan membentangkan tentang peranan dan pemikiran Awang Sarian dan Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, secara umumnya bahasa Melayu merujuk kepada bahasa yang digunakan oleh masyarakat Melayu dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Pewarisan bahasa kepada generasi baharu menyebabkan perubahan dalam struktur ayat, bunyi bahasa, bentuk kata atau makna. Perubahan ini berlaku kerana semasa kedatangan agama Hindu, Islam dan penjajahan Eropah ke Asia Tenggara. Wujud perbezaan ketara antara bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Menurut Hajah Haji Osmar, dalam susul galur bahasa Melayu, Islam Melayu muncul dalam catatan Cina antara tahun 644 dan tahun 645 Masihi yang merujuk kepada Moloyo yang mempersembahkan hasil bumi kepada Maharaja Cina. Kerajaan Moloyo dipercayai berpusat di wilayah Jambi, Sumatera yang diambil daripada nama Sungai Melayu. Selain itu, Aisin menggunakan istilah Moloyo bagi dua kerajaan yang dikunjunginya. Dalam bahasa Jawa pula, Melayu bermaksud mengembara atau berlari. Bukit konkrit pertama mengenai bentuk dan ciri-ciri bahasa Melayu yang hanya ditemui sejak tahun 683 Masihi dengan penemuan 4 batu bersurat di Kepulauan Melayu. Namun begitu, memartabatkan bahasa Melayu adalah usaha yang sangat penting untuk memastikan bahasa Melayu kekal sebagai bahasa utama di Malaysia serta berperanan sebagai bahasa ilmu, komunikasi dan perpaduan. Matlamatnya adalah agar bahasa Melayu dihormati dan digunakan secara meluas oleh rakyat Malaysia di pelbagai lapisan masyarakat serta diakui di peringkat antarabangsa. Usaha ini penting untuk mengekalkan identiti nasional dan memupuk perpaduan dalam negara berbilang kaum seperti Malaysia. Memartabatkan bahasa Melayu amatlah penting untuk memastikan bahasa ini terus kekal sebagai bahasa kebangsaan yang bukan sahaja berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai simbol identiti dan perpaduan masyarakat. Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia, sering menekankan pentingnya memartabatkan bahasa Melayu, terutama dalam konteks pembangunan negara dan pengukuhan jati diri nasional. Beliau pernah mengatakan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan secara meluas di semua peringkat dan dalam pelbagai bidang termasuk sains, teknologi dan perniagaan. Tun Mahathir yakin bahawa bahasa Melayu harus menjadi bahasa yang fleksibel dan dinamik, mampu menyokong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau juga menegaskan bahawa memartabatkan bahasa Melayu adalah cara terbaik untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang terbilang budaya dan bangsa. Baiklah, ini antara tokoh-tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu iaitu Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Haji Awang bin Sarian dan yang kedua Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah binti Haji Abdul Karim. Antara itu, mari saya terangkan tentang biodata Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah binti Haji Abdul Karim. Mengenai latar belakang, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim dilahirkan pada 17 Disember tahun 1939 di Kota Baharu, Kelantan. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan, kini dipanggil sebagai Sekolah Rendah Zainab di Kota Baharu dari tahun 1948 hingga 1952. Kemudian antara tahun 1953 hingga 1957, beliau meneruskan pendidikan di Maktab Perempuan Melayu Kuala Lumpur yang kemudiannya dipindahkan ke Seremban dan diberi nama baharu sebagai Kolej Tunku Kursiah. Selepas menamatkan Cambridge School Certificate, beliau menyambung pengajian di ST Francis Institution, Melaka dan memperoleh sijil High School Certificate pada tahun 1959. Beliau menerima ijazah Sarjana Muda Sastra pada tahun 1963 dan ijazah Sarjana Muda Sastra pada tahun 1965 dari Universiti Malaya Kuala Lumpur. Dari tahun 1972 hingga 1975, beliau melanjutkan pengajian di Universiti Ohio Amerika Syarikat dan memperoleh ijazah kedoktoran dalam bidang linguistik.
Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim begitu erat dengan Universiti Malaya bukan hanya kerana beliau menamatkan pengajian hingga ke peringkat sarjana di sana, tetapi juga kerana beliau berkhidmat sebagai pensyarah, khususnya di Jabatan Pengajian Melayu hingga tahun 1999. Saya akan menerangkan tentang peranan Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim telah memainkan peranan yang amat penting dalam usaha mengangkat martabat bahasa Melayu di Malaysia. Sebagai seorang ahli linguistik dan tokoh akademik yang dihormati, beliau telah menyumbang secara signifikan dalam memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta sebagai medium ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa sumbangan utama beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama ialah penulisan dan penyelidikan linguistik. Nik Safiah Karim telah banyak menghasilkan penulisan dan penyelidikan berkaitan dengan tata bahasa, sosiolinguistik dan perancangan bahasa Melayu. Salah satu karya terkenalnya ialah Tata Bahasa Dewan yang menjadi rujukan utama dalam pengajaran tata bahasa di sekolah-sekolah serta institusi pengajian tinggi di Malaysia. Melalui penulisan ini, beliau berjaya memperkukuh asas tata bahasa Melayu agar lebih mudah difahami dan diajarkan kepada generasi muda. Yang kedua pula ialah pelibatan dalam Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DBP. Nik Safiah juga aktif dalam pelbagai jawatan kuasa di Dewan Bahasa dan Pustaka yang merupakan institusi utama dalam memperkembangkan dan mengawal selia penggunaan bahasa Melayu. Melalui peranannya di DBP, beliau terlibat dalam usaha mengembangkan kosakata dan mencipta istilah baharu, terutamanya dalam bidang ilmu moden, sains dan teknologi untuk memastikan bahasa Melayu terus relevan dan berdaya saing. Yang ketiga pula ialah kempen dan program kesedaran bahasa. Nik Safiah Karim juga aktif dalam kempen-kempen kesedaran bahasa untuk memupuk rasa cinta dan kebangsaan terhadap bahasa Melayu di kalangan masyarakat. Beliau sering menyampaikan ceramah, ucapan dan menulis mengenai kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Melalui usaha ini, beliau berperanan dalam menanamkan semangat patriotisme terhadap bahasa Melayu di kalangan rakyat Malaysia. Dan yang terakhir pula ialah pengaruh di peringkat antarabangsa. Sebagai seorang tokoh akademik yang dihormati, Nik Safiah juga telah memperkenalkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa melalui perlibatannya dalam persidangan global dan penerbitan kajian yang diiktiraf di peringkat dunia. Usaha beliau untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa utama di rantau ini telah membantu mengukuhkan kedudukannya di luar negara. Seterusnya ialah pemikiran Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pemikiran Nik Safiah Karim juga dalam memartabatkan bahasa Melayu sangat berfokus kepada usaha untuk mengangkat dan memperkukuh kedudukan bahasa ini, baik di dalam negara maupun di peringkat antarabangsa. Pertama ialah bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Nik Safiah berpendapat bahawa bahasa Melayu dipergunakan bukan hanya sebagai bahasa seharian tetapi juga sebagai bahasa ilmu, terutama dalam bidang akademik dan teknikal. Beliau yakin bahawa bahasa Melayu memiliki potensi yang luas untuk menyampaikan konsep-konsep ilmiah dalam pelbagai disiplin dari sains sosial hingga teknologi, asalkan bahasa ini terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan semasa. Yang kedua, pengembangan kurikulum bahasa Melayu. Sebagai seorang akademik, beliau terlibat dalam merangka kurikulum bahasa efektif di peringkat sekolah universiti dengan matlamat untuk memastikan generasi muda menguasai pelbagai bahasa Melayu dengan baik. Ini termasuklah penyediaan latihan untuk guru-guru bahasa serta penerbitan bahan pengajaran yang relevan. Tokoh yang seterusnya ialah biodata Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Haji Awang bin Sarian. Dr. Awang Sarian dilahirkan di Pontian, Johor pada 20 Oktober 1953. Beliau melanjutkan pengajian tinggi di Universiti Kebangsaan Malaysia di mana beliau memperoleh ijazah sarjana muda persuratan dengan kepujian dan diploma pendidikan. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian di Universiti Malaya, memperoleh ijazah sarjana sastra dalam bidang linguistik serta ijazah sarjana Doktor Falsafah dalam Falsafah Pendidikan Bahasa. Kini, beliau memegang jawatan sebagai Profesor Linguistik dan Perancangan Bahasa di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Dr. Awang Sarian mempunyai pengalaman luas dalam pelbagai bidang, antara ini sebagai guru bahasa Melayu dan kertas editor dan kemudian ketua editor di FEP International.
pegawai penyelidik bahasa, editor jurnal Dewan Bahasa dan seterusnya pegawai penyelidikan bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Pertanian Malaysia, kini Universiti Putra Malaysia, pensyarah dan penolong profesor di Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, pensyarah kanan di Universiti Brunei Darussalam, serta Profesor Media di Fakulti Bahasa dan Kesusasteraan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dari 16 November 1999 hingga 15 November 2004, beliau menjawat jawatan sebagai pengarah Jabatan Bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka. Tahun 2000, beliau menjawat jawatan sebagai Presiden Persatuan Linguistik Malaysia dan aktif dalam gerakan memperjuangkan bahasa. Di peringkat serantau dan antarabangsa, beliau mewakili negara dalam Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia dan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu. Beliau juga merupakan anggota Jawatankuasa Eksekutif MABM serta memegang berperanan sebagai pengerusi Jawatankuasa Kerja bagi aktiviti majlis tersebut. Sejak tahun 1952, beliau dilantik sebagai perunding seberang laut oleh Kementerian Pendidikan Singapura untuk bidang pengajaran Bahasa Melayu serta penghasilan bahan pengajaran bagi subjek Bahasa Melayu. Saya akan terangkan tentang peranan Awang Sarian dalam memartabatkan Bahasa Melayu. Pertama, pemikiran dan sumbangan akademik. Awang Sarian memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu melalui penyelidikan dan pengajaran. Sebagai seorang akademik, beliau banyak menulis dan menghasilkan karya ilmiah yang membincangkan kepentingan bahasa Melayu dalam pelbagai aspek kehidupan, terutamanya dalam bidang pendidikan, kesusasteraan dan kebudayaan. Pemikirannya sering menekankan keperluan untuk mengembangkan dan memperkukuh penggunaan bahasa Melayu dalam dunia akademik serta dalam masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua ialah penerbitan dan penyebaran ilmu. Awang Sarian aktif dalam penerbitan karya ilmiah dan penulisan yang menyokong perkembangan bahasa Melayu. Beliau juga memberi sumbangan kepada penerbitan jurnal dan buku ilmiah dalam bahasa Melayu yang membincangkan pelbagai bidang ilmu. Usaha ini memastikan bahasa Melayu tidak hanya digunakan dalam komunikasi harian tetapi juga dalam penyebaran ilmu pengetahuan secara lebih meluas. Yang ketiga pula ialah peranan dalam mengembangkan terminologi bahasa. Awang Sarian juga memainkan peranan penting dalam pengembangan dan penggubalan terminologi bahasa Melayu, khususnya dalam bidang teknikal dan ilmiah. Beliau aktif menyumbang kepada usaha menterjemahkan istilah asing ke dalam bahasa Melayu supaya masyarakat dapat mengakses ilmu dalam bahasa mereka sendiri. Ini termasuk terjemahan istilah-istilah dalam bidang sains, teknologi dan perubatan yang penting untuk pastikan bahasa Melayu dapat digunakan dalam pelbagai bidang profesional dan akademik. Yang terakhir sekali ialah pelibatan dalam penyusunan kurikulum. Sebagai seorang pendidik, Awang Sarian juga terlibat dalam merangka dan menggubal kurikulum bahasa di peringkat sekolah universiti. Beliau berusaha memastikan generasi muda tidak hanya menguasai bahasa tersebut tetapi juga menghargai keindahan dan kekayaan warisan budaya yang terkandung dalam bahasa ini. Dengan kurikulum yang lebih relevan dan efektif, bahasa Melayu dapat diajar dengan cara yang lebih berkesan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Seterusnya kita bergerak pula kepada pemikiran Awang Sarian dalam memartabatkan bahasa Melayu. Ialah yang pertama, bahasa Melayu dalam dunia akademik dan ilmu pengetahuan. Awang Sarian menekankan pentingnya penggunaan bahasa Melayu dalam dunia akademik dan ilmu pengetahuan. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu tidak hanya harus digunakan dalam komunikasi harian tetapi juga sebagai bahasa yang dapat menyampaikan ilmu dalam pelbagai disiplin. Pemikiran beliau turut menggariskan keperluan untuk mengembangkan terminologi dan istilah baharu dalam bahasa Melayu untuk memastikan bahasa ini dapat digunakan dalam bidang sains dan sebagainya. Kedua ialah pengembangan terminologi bahasa Melayu. Sebagai seorang tokoh bahasa, Awang Sarian aktif dalam usaha untuk mengembangkan dan menggubal terminologi bahasa Melayu. Beliau turut terlibat dalam usaha menterjemahkan istilah asing ke dalam bahasa Melayu agar masyarakat dapat mengakses ilmu moden. Ini termasuk pengembangan istilah dalam sains, teknologi dan perubatan yang amat penting untuk memastikan bahasa Melayu dapat digunakan dalam pelbagai bidang profesional dan akademik. Tiga pula ialah penerbitan dan penulisan ilmiah.
Awang Sarian banyak menghasilkan karya ilmiah yang membincangkan kepentingan bahasa Melayu dalam pelbagai kehidupan, terutamanya dalam pendidikan dan seumpamanya. Beliau percaya bahawa penerbitan buku, jurnal dan artikel ilmiah dalam bahasa ini adalah penting untuk pastikan bahasa ini relevan dan terus berkembang dalam dunia akademik. Karya beliau turut memberi sumbangan besar dalam memperkukuh penggunaan bahasa Melayu dalam perbincangan ilmiah dan teknologi. Akhir sekali ialah penggunaan bahasa Melayu dalam media dan teknologi. Awang Sarian turut mempromosikan penggunaan bahasa Melayu dalam media dan teknologi moden, mendorong penggunaannya dalam sastera, media dan teknologi digital untuk memastikan bahasa ini terus relevan dalam menyampaikan maklumat dan pengetahuan. Secara kesimpulannya, Nik Safia Karim dan Awang Sarian memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Nik Safia fokus kepada linguistik dan tata bahasa yang menghasilkan karya ilmiah yang menjadi rujukan dalam pengajaran bahasa ini. Beliau juga mengembangkan teori bahasa dan norma untuk memastikan penggunaan bahasa yang tepat. Awang Sarian pula menekankan pentadbiran bahasa dan dasar kebahasaan, berusaha memperkenalkan bahasa Melayu dalam sektor rasmi dan global, serta mengukuhkan penggunaannya dalam pendidikan. Kedua-duanya berkongsi visi untuk menjadikan bahasa ini sebagai bahasa ilmu dan komunikasi antarabangsa, serta memastikan bahasa ini terus dipelihara dan dihargai dalam masyarakat. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.